Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, nawaitu tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kita Kitab Sulam Sirian, muka surat 18, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang ke-6 di tajuk baru. Dalam kita masih lagi membicarakan bab Kitabus Solah, ay hadza fi bayani ahkamus solah. Kitab solat pada membicarakan hukum-hukum berkaitan dengan solat. Jadi kita dah baca sikit yang sebelum daripada ni, apa dia yakni makna pada kitab, kita dah tahu. Kemudian kita baca makna bagi sembahyang, apa dia makna sembahyang, yakni aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Itu dia makna bagi sembahyang, yakni perkataan dan perbuatan yang dimulakan perkataan dan perbuatan tu dengan takbir, dan disudahi perbuatan dan perkataan tu tadi dengan salam. Kemudian apa dia? Bisyara'ita makhsusatin, dengan beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Jadi barulah dinamakan kita mendirikan sembahyang. Jadi itu makna bagi sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang pun, makna bagi sembahyang tu, itu bukan dipanggil mendirikan sembahyang, itu dinamakan sembahyang semata-mata. Berapa ramai daripada kita hari ini yang sembahyang, tapi sembahyang semata-mata, bukan mendirikan sembahyang. Itu beza lah. Jadi hari ini kita nak sambung apa dia? Hukum mengerjakan sembahyang. Hukum mengerjakan diri sembahyang. Apa hukum kita mengerjakan diri sembahyang? Mana diri, mana nama? Minggu lepas kita dah bahas lah, kan? Diri sembahyang ni apa dia? 13 rukun tu dinamakan diri sembahyang ke? Salah satu, kan? Apa dia? Mula-mula takbir, lepas tu niat, qiyam, apa semua tu dipanggil diri sembahyang ke? Diri sembahyang yang mana? Itu dinamakan juzuk bagi sembahyang. Mana? Kan? Takbir, niat, qiyam, Fatihah, itu dinamakan juzuk bagi sembahyang. Adapun diri bagi sembahyang tu mana? Apabila sempurna setiap daripada juzuk bagi sembahyang, maka ketika itu sahlah kita dinamakan mendirikan sembahyang. Ni nak kena perhati betul-betul. Sebab apa? Tok guru kita penat tulis je, tuan-tuan, kan? Lepas tu kita baca balik tidur. Baca balik kita tak perhati balik. Baca pasal tu kita berhajat. Berhajat pada apa? Berhajat tengok balik kitab-kitab yang kita baca. Memang besar manfaat lah. Hari ini kita nak bahas hukum mengerjakan sembahyang. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata Tuan Musannif, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf. Apa dia?
tiap-tiap di sini dengan maksud merujuk kepada semua individu. Tiap-tiap seorang yang mana? Yang layak disebut sebagai mukallaf. Apa dia? Cukup syarat bagi mukallaf. Jadi jatuh hukum wajib atas tiap-tiap mukallaf. Jadi wajib ni apa dia kan? Wajib tu wajib apa? Mengerjakan sembahyang tiap-tiap sehari semalam 5 waktu. Jadi kalau baca kitab disebut macam ni, mengerjakan sembahyang tiap-tiap sehari semalam. Apa dia tiap-tiap sehari semalam tu? Kalau kita faham sekali, sembahyang tu tiap-tiap sehari semalam 5 waktu. Sekali jalan ke macam mana? Bukan. Jadi dia kat sini dia panggil mahzuf. Ada ayat yang kita kena takdirkan dengan maksud mengerjakan sembahyang kan? Tiap-tiap, yakni berulang ganti tiap-tiap sehari semalam 5 waktu, yakni 5 kali sembahyang yang ada 5 waktu. Tu nak bagi tahu dia 5 kali sembahyang yang ada 5 waktu. Satu sembahyang tuan-tuan apa dia? Soalan kalau kita tanya, biasanya orang pondok dia tanya kan, kalau waktu zuhur kan, apa dia waktu zuhur? Waktu tu yang nama zuhur ke sembahyang tu yang nama zuhur? Kalau tanya, cuba kita jawab tuan-tuan. Sembahyang nama zuhur ke waktu tu nama zuhur? Sajalah buat teki-teki, kita pun bukan ramai kan pergi tegak je tuan-tuan tidur. Mana satu? Cuba teka. Di pondok memang dia ada teki-teki macam ni. Jadi kalau nak tahu, nanti dulu, ke depan nanti saya beritahu. Apa? Sebabnya waktu dengan sembahyang ni diri yang berlainan. Ingatlah kita bahas minggu lepas. Apa dia? Bila kata diri sembahyang tu, apa diri? Diri dengan maksud hakikat. Itu dia diri kan? Hakikat bagi sembahyang tu mana? Sembahyang yang mana? Sembahyang tu nama. Adapun hakikat diri sembahyang tu ialah kita mendirikan juzuk-juzuk bagi solat. Tu dia diri sembahyang. Jadi soalan dia, zuhur dengan waktu zuhur, sembahyang zuhur dengan waktu zuhur, mana diri dia? Sudah pening Ustaz ni bagi begini. Jadi waktu sembahyang tu apa dia? Waktu tu diri bagi waktu. Adapun sembahyang tu nama bagi sembahyang zuhur, itu nama dia. Zuhur itu nama bagi diri sembahyang, bukan diri waktu. Waktu apa? Waktu zuhur. Disebut waktu zuhur, itu pun ada mahzuf ni kan? Waktu bagi sembahyang zuhur, tu mahzuf ni yang kita kena takdir. Ayat tak ada. Dah sembahyang dah? Dah. Sembahyang apa? Sembahyang zuhur kan? Sembahyang waktu zuhur. Jadi takdir macam mana? Sembahyang dalam waktu zuhur. Sembahyang zuhur dalam waktu dia, dalam waktu zuhur tu kalau nak takdir dia. Maksudnya apa? Diri sembahyang tu nama zuhur, waktu tu waktu zuhur. Nak faham dua teki-teki. Nampak macam senang tapi berbelit, kalau ingat balik lupa juga. Jadi apa yang wajib atas tiap-tiap mukallaf? Kan? Yakni mengerjakan sembahyang tiap-tiap dengan maksud berulang ganti sehari semalam. Tu dia. Sehari semalam waktu tu kan? Tiap-tiap tu merujuk kepada tiap-tiap berulangnya hari siang dan tiap-tiap berulangnya hari malam. Ataupun kita sebut mudah dia apa? Silih berganti siang, silih berganti malam. Setiap kali ada siang, setiap kali ada malam, ketika itulah wajib bagi kita mendirikan, bagi tiap-tiap mukallaf tu mengerjakan sembahyang. Kalau Ustaz Aidin, dia sebut apa? Setiap kali naik matahari
Setiap kali naik matahari, setiap kali jatuhnya matahari, itu dikira apa? Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Di kitab sulam ni tuan-tuan, tuan guru kita, antara kitab yang paling menghalusi dalam bab fiqah. Sampai apa? Sampai kadang-kadang kalau bahas orang yang mengaji kitab lain pun tak sampai fikir macam tu. Ni Tok Guru Haji Cik. Sebab Tok Guru Haji Cik ni apa dia? Antara Tok Guru dia kan, Tok Guru dia yang mengaji di Patani, apa dia? Tok Kenali. Mengaji di Kelantan, Tok Kenali kan. Lepas tu mengaji di Patani dengan pakar fiqah. Kalau apa? Kalau orang-orang ngaji ni dia tahu dah disebut apa? Sibawai. Kalau bab Sibawai ni orang-orang yang pakar dalam bab fiqah. Jadi Tok Guru Haji Cik ni dia mengaji sampai berkitab-kitab dia mengaji. Di antara yang dia paling pakar ni fiqah. Ni kalau dalam di Kedah ni, kalau Tok Guru Kedah biasanya dia orang ni pakar dalam tauhid. Jarang ada Tok Guru belah Kedah yang dia pakar dalam fiqah. Tapi Tok Guru Haji Cik ni dia pakar dalam fiqah. Pakar macam mana? Nanti ke depan kita baca lagi kitab sulam ni, baru tuan-tuan sayang betul-betul dengan kitab sulam. Sebab apa tuan-tuan? Apa beza pegang zakar dengan pegang telur pun dibahas dalam ni. Apa beza? Batal semayang ke tak batal semayang? Nampak? Pasal tu bila kita tengok ayat dia, saya pun memang kena baca slow lah. Sebab apa? Kalau saya baca laju, nanti tuan-tuan pun tak dapat. Tuan-tuan pun alim. Saya pun mengaji ni depan tuan-tuan muzakarah kan. Maksud nak bagi apa? Nak bagi saya sendiri pun dapat faham apa yang saya baca depan tuan-tuan. Pasal tu kita baca slow-slow. Tapi kalau kita nampak sebelum daripada ni gazet sikit lah. Sebelum daripada ni kita baca tentang hukum taklifi, tuan-tuan boleh faham apa tuan-tuan. Nak jatuh hukum haram, sunat, makruh, harus kan, pun dia bahas. Masa mula kan saya tekan, nak jatuh hukum haram bukan suka-suka, nak jatuh hukum makruh bukan suka-suka. Kalau kita faham apa cara fikir Tok Guru, apa cara fikir ulama, apa dia? Bukan suka-suka kita nak tegur orang, kecuali kita dalam tempat mengaji. Bukan suka-suka kita nak jatuh kafir kat orang. Tapi hari ni berapa ramai orang yang bila ada je kes, macam yang terbaru ni kes apa? Ada pagi tadi saya dengar cerita pasal apa? Mama Sab Bakery. Dia kata apa? Dia kata Tuhan makhluk halus. Kan? Tak kisah. Dia cakap tu memang kita duduk dalam zaman orang jahil. Yang jadi ni waktu bila? Jadi masalah kalau tuan-tuan boleh nampak dengan mata hati kita apa? Berapa ramai pula nanti ustaz-ustaz yang akan keluar bagi statement. Bahas pasal dia. Ada yang mengkafirkan, ada yang tak mengkafirkan, ada yang kesian, ada yang tak kesian. Ni dia panggil kita berhukum atas individu. Ni bahaya. Satu, kita perlu pada ilmu apa dia? Kita nak simpan dulu pegangan kita biar kita faham. Baru kita boleh. Kalau kita tahu sekalipun bukan tujuan kita untuk menghukum orang secara orang kata sembrono, bukan. Kalau kita tahu sekalipun tujuan kita sekadar untuk diri kita, menyelamatkan diri kita daripada apa? Daripada sesat. Sama juga apa dia saya bagi tahu ni. Tujuan ni nak bagi tahu sama juga dalam bab solat. Apa dia? Bila kita tak menghalusi dalam bab solat ni, sampailah kepada apa? Sampailah kepada kita akan bertemu solat kita nanti depan Allah Ta'ala. Itu yang kita akan bawa. Tu final dia. Kan? Satu, kita tak faham pun kita ulang juga usaha bagi apa? Bagi boleh faham. Itu tujuan dia. Baik. Jadi ni dia, mengerja sembahyang tiap-tiap sehari semalam 5 waktu. Nak kena faham apa? Akan datang kita akan bertemu. Kalau kata kita ni minta kita ni tak sampai pada zaman Dajjal, kan? Jangan sebab apa? Walaupun kita ada akidah yang benar, kalau sampai pada zaman Dajjal, Tok Guru sebut apa? Belum tentu boleh selamat. Jadi kalau boleh kita doa janganlah sampai umur kita pada bertemu dengan Dajjal. Jadi zaman Dajjal ni apa dia? Zaman Dajjal ni matahari naik ke turun tuan-tuan? Dia tahan matahari. Betul tak? Hari yang pertama dia ada 40 hari. Hari yang pertama rasa macam
setahun. Betul? Kemudian hari yang kedua rasa macam dia terus turun. Saya sirah ni saya tak pandai lah, tapi nak bagi tahu hari yang pertama tu ibarat setahun tu. Kenapa boleh rasa macam setahun? Sebab Dajjal pegang matahari. Masa tu kan, kalau kata kita faham, macam mana kata setiap hari naik, setiap hari turun tu, macam mana kita kata kita wajib tu? Nampak? Masa tu apa? Turu terjemah kita kena melazimi solat tu tanpa tinggal. Supaya apa? Bila sampai kepada masa waktu Dajjal, kita kena ukur waktu kita sembahyang subuh dengan zuhur tu mengikut kita sendiri. Lama kita duduk dulu kita sembahyang tu, oh ni rasa dah masuk zuhur dah ni, kena sembahyang. Tapi pakai tak? Sebab apa? Kat sini sebut wajib sehari semalam. Nampak? Selagi ada matahari, selagi ada malam. Tu apa Ustaz Laidin sebut, selagi ada matahari, selagi ada malam. Jadi kalau kita tanya soalan, orang tanya, habis tu waktu Dajjal dia pegang matahari kan, tak ada malam lah. Betul tak? Betul tak? Pasal tu kita kena pegang. Kata tunggu apa dia? Selagi ada matahari, selagi ada malam. Ni tak ada sebut dalam kitab. Pasal tu kita berhajat kepada guru yang sebut. Guru sebut apa? Macam mana nak faham ayat dekat sini ni? Selagi ada siang, selagi ada malam, selagi ada matahari, selagi ada malam. Jatuh matahari. Maksudnya bila Dajjal pegang matahari tu, ada tak matahari? Ada matahari, ada kewajiban. Selagi ada matahari, selagi ada malam. Kena faham biar betul. Lama orang tanya, habis tu zaman Dajjal pegang matahari, hari pertama setahun, tak ada matahari, tak ada malam, tak payah semayang lah. Mana kaedah dia? Selagi ada matahari, selagi ada malam. Wallahualam. Itu yang saya topik, dan itu yang dah 2-3 guru yang saya mengaji pun sebut. Sampai kat sini sebut benda yang sama. Jadi balik kita tilik balik, betul juga kan? Sebab apa? Syarat kena matahari ada. Kecuali lah tak ada matahari, tak ada malam, boleh Dajjal buat? Tak boleh. Nampak? Jadi selagi ada tu, selagi itulah wajib wajib mengerjakan sembahyang. Habis. Iaitu mengerjakan tu apa dia? Iaitu 5 waktu tu yang mana? Zuhur, waktu zuhur, dan asar, waktu asar, dan maghrib, dan isyak, dan subuh. Jadi zuhur di sini yakni sembahyang yang bernama zuhur. Macam tu jugalah asar dan maghrib dan isyak. Berapa kali dia diulang kat sini? Kalau orang ada kitab dia boleh tengok. Tok Guru sendiri pun ulang. Apa dia? Yang bernama, dengan maksud zuhur di sini nama bagi sembahyang, dengan maksud diri sembahyang tu kena betul. Ni ke depan ni kita akan ulang lagi banyak kali. Sebab apa? Sebab tujuan baca sulam ni kita halusi dan kemas kita punya fiqah. Tu je tujuan dia. Pasal tu cara Tuan Musonif tulis pun sama macam mana cara kita nak kena syarah. Jadi diri bagi diri zuhur, yakni sembahyang yang bernama zuhur. Macam tu juga asar, macam tu juga maghrib, isyak dan juga subuh. Zuhur sebelum ni kita dah sebut tuan-tuan. Kenapa buka aja kitab banyaknya sebut zuhur, tak sebut subuh? Sedangkan kita solat subuh dulu. Dah sebut kan? Sebab apa? Sebab Nabi Jibril kan, Saidina Jibril turun mengajarkan Nabi apa cara-cara kaifiat solat ni waktu apa mula-mula? Waktu zuhur. Datangnya syariat pertama sembahyang apa? Zuhur. Pasal tu buka lah kitab fiqah apa pun dia akan sebut zuhur bukan subuh. Jadi subuh tu apa? Subuh tu lazim bagi subuh apa? Baca doa kan? Kita baca kunut kan? Lazim kita habis sembahyang apa dia? Baca doa. Betul? Itulah tanda dia kata subuh tu ialah solat yang terakhir, bukan solat permulaan. Adapun permulaan bagi solat tu apa ni? Zuhur, bukan subuh.
Jadi kita jangan tersilap nama waktu dengan nama sembahyang. Macam kita cakap tadi lah, waktu tu waktu sembahyang. Nama zuhur tu nama apa? Zuhur tu nama bagi sembahyang. Mesti kita boleh beza yang tu. Dengan ini takluk pada kata wajib atas tiap-tiap mukallaf mengerjakan sembahyang tiap-tiap sehari semalam tu, kan? Yakni tiap-tiap sehari semalam 5 waktu, 5 kali sembahyang yang ada 5 waktu. Dengan apa takluk tu? Dengan ijma' muslimin. Maksud kata setiap orang atas muka bumi ni yang bernama Islam, kan? Baik ulama, baik syuhada, apa semua mengakui kata wajib benda ni. Maka kat sini dia baru nak terangkan. Maka barang siapa menafi akan wajib, maka barang siapa menafi akan wajibnya, wajib apa? Mendirikan sembahyang tu, nescaya jadi kafir. Jadi siapa-siapa yang menolak ataupun menafi ni ada syarat dia lah, kan? Ke depan ni nanti kita sebut. Menafi apa? Menafi akan wajib sembahyang tu, nescaya jadi kafir. Jadi kafir ia badan. Jadi kafir ia apa dia? Jadi kafir ia orang yang menafikan tu, yakni keluar daripada agama Islam. Jadi orang yang menafi secara terang-terangan apa dia? Solat ni tak wajib. Orang ni muktamad dah, kan? Muktamad dah, dia terkeluar daripada Islam. Wa'iyazulillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, ada pun ni muqabil. Yakni muqabil daripada apa kata menafikan yang atas tu, kan? Jadi ada pun. Kalau bahasa kita dia sebut macam mana? Bahasa kita sebaliknya apa? Sebaliknya barang siapa, tu dia ada pun tu dengan maksud sebaliknya. Tu dia panggil muqabil. Kalau dalam bahasa nahwu dia panggil muqabil. Sebaliknya barang siapa tiada mengerja akan barang siapa tu akan sembahyang, kerana ilah pada kata tiada mengerja tu malasnya. Dia tak sembahyang. Tapi sebab apa dia tak sembahyang? Sebab dia malas, kan? Dan ini wawahal apa dia? Padahal tiada ingkar ia akan wajibnya. Jadi sebaliknya barang siapa, seseorang yang tak sembahyang, yang tak mengerjakan sembahyang ataupun tak pernah sembahyang, seumur hidup tak pernah sembahyang, tak pernah sembahyang tu sebab apa? Kerana malas. Tapi seumur hidup tak pernah kita tengok dia sembahyang, kan? Tapi dia tak sembahyang tu sebab apa? Sebab malas. Padahal tiada ingkar orang dia ni yang tak sembahyang seumur hidup ni, tapi dalam hati dia tak ingkar akan wajibnya sembahyang. Dia kata sembahyang wajib. Lepas tu ni dah masuk zuhur, jomlah kita sembahyang. Bukan pergi dulu. Tapi dia tanya, kau tahu tak sembahyang tu wajib? Sembahyang wajib, dia kata. Ni kalau orang macam ni jenuh juga, tuan-tuan. Pasal tu bukan kita punya tugas untuk menegur, kan? Apa dia? Allah Ta'ala bagi hidayah. Ada pun kita sendiri pergi sembahyang pun Allah Ta'ala yang beri bekas sampai kita boleh sembahyang. Pasal tu kita kena malu lah. Kita hanya usaha dan ikhtiar. Jadi wajibnya, dia tak ingkar akan wajibnya. Maka jawab pada kata apa dia? Pada tiada ingkar tadi tu, kan? Orang yang malas sembahyang tu, orang yang tak sembahyang seumur hidup tu atas sebab malas,
maka tiada jadi kafir ia orang tu tadi. Tiada jadi kafir dia, maksudnya tak jatuh jadi kafir. Tetapi ni istidrak, nak kata apa? Nak kata peringatan. Ni macam anak kita ni kan, kita cakap dengan dia, dia tanya dengan kita, boleh pergi taman tak? Boleh, pergilah taman. Tapi ingat, apa? Jalan depan tu licin. Tetapi tu dengan maksud apa? Dia panggil istidrak. Apa dia? Sungguh pun begitu, kan? Sungguh pun kata, ayat ni kata, kalau kita baca kitab, lama dia jadikan hujah pula. Apa dia? Tinggal semayang tapi aku kata wajib, jadi tak payah semayang. Dia jadikan hujah pula ayat ni. Pasal tu guru letak sini apa? Tetapi dengan maksud apa? Istidrak. Dia panggil tarik balik perkataan tu. Jaga-jaga, perhatian, apa? Beringat. Tetapi dosa besar ya, orang yang meninggalkan sembahyang atas sebab malas. Maksud kata tak lepas juga cerita dia. Ada pun hadis, ini hadis Nabi, man taraka as-salata muta'ammida faqad kafara jihara. Ni hadis ni masyhur tuan-tuan, kan? Apa dia? Man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Biasalah ni. Kalau ustaz-ustaz yang mengajar pun biasa dia sebutlah. Ustaz-ustaz yang kuat baca hadis, biasa kita dengar. Sebab apa Tok Guru kita bawa, kan? Sebab apa Tuan Guru Haji Cik ni dibawa dalam kitab, kan? Kita baca. Ada pun hadis man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Arti bagi hadis ni apa dia? Barang siapa meninggal ia barang siapa akan sembahyang dengan sengaja, maka sesungguhnya jadi kafir ia terang-terang. Maka sesungguhnya jadi kafir ia terang-terang. Nampak? Itu terjemahan bagi hadis ni. Jadi ramai antara sebab Tok Guru bawa masuk dalam kitab ni, sebab ramai yang salah pada tafsir, ramai yang salah pada menghurai. Ustaz Azhar sendiri pun dia pernah sebut dengan saya, apa dia baca, dia pernah biasa dengar ustaz-ustaz yang mengajar sebut, ni hadis ada, apa dia? Orang yang tinggal sembahyang jatuh kafir. Nampak? Senang saja. Hadis Nabi takkan nak tolak, tuan-tuan. Hadis Nabi nak tolak? Hai, kacau. Jadi pasal tu dia bawa dekat sini. Jadi kat hujung tu kita tengok apa dia? Yakni dengan maksud jika ia ingkar, dia ada qaid kat situ. Dia ada ihtimal, Tok Guru ihtimal dengan maksud apa? Jika ia ingkar wajibnya pada sembahyang tu, baru jatuh kafir. Bukan kata tinggal solat kafir terus. Ini orang tinggal solat 3 kali, kita buat kita punya undang-undang sendiri. Tinggal solat 3 kali, kau ni kafir. Jatuh hukum kafir pada orang ni. Kalau tak kafir dia, siapa kafir tu kan? Kita kafir. Waliyahzubillah. Pasal tu Tok Guru bawa dalam ni. Nampak macam mudah, tapi berat ni. Berat jatuh hukum kat orang suka-suka ni. Tu. Satu kita tengok dekat sini apa dia? Terang-terang kan? Terang-terang tu pun kena perhati. Dia terang-terang ni membawa 2 maksud. Terang tu kena pada ihtimal. Apa ihtimal ni tuan-tuan? Ihtimal ni timbang ataupun tengok dulu.
Kita tengok dulu. Apa dia? Tengok dulu macam mana orang tu yang tinggalkan sembahyang tu. Timbang ataupun kita tengok tu tadi siapa? Bukan kita tuan-tuan. Siapa? Oleh fuqaha, oleh ulama. Para fuqaha tengok timbang tara atas hadis ni yang kata terang-terang ni, apa ni? Barang siapa meninggal ia barang siapa akan sembahyang dengan sengaja, orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja, maka sesungguhnya jadi kafir. Hadis Nabi ni. Jadi kafir ia terang-terang. Jadi ulama bahas kat sini apa? Yang kata terang-terang ni kena tengok dulu. Ada dua tafsiran ulama. Apa dia? Yang pertama, dengan maksud ingkar ia dengan berlafaz. Orang yang meninggalkan sembahyang tu secara terang-terang, kata terang-terang dalam hadis Nabi ni dengan maksud apa? Dia dah tak sembahyang. Terang-terang dia cakap memang sembahyang tu tak wajib. Orang macam ni jatuh kafir. Itu yang pertama. Jadi yang keduanya, sebahagian ulama pula berkata apa dia? Ingkar dengan maksud dia ni bukan, dia ni tak pernah sembahyang seumur hidup, kan? Maka dia termasuk juga dalam golongan kafir. Tapi bukan kafir Kafir dengan maksud kufur nikmat. Kafir dengan maksud kufur nikmat. Itu dia maksud terang. Jadi bila kata terang, kan? Terang tu apa? Terang pada perbuatan, bukan terang pada i'tiqad. Dia tak sembahyang seumur hidup. Jadi terang pada perbuatan, dia ni kafir. Bila terang dalam fiqh, bila benda jelas, kita kena hukum lah, kan? Kita kena hukum lah. Jangan tuan-tuan balik ni pergi hukum orang pula. Ni maksud dia. Memang kalau jelas cara kita nak meletakkan hukum, jelas dia ni tak sembahyang, kan? Bila tak sembahyang, dah seumur hidup tak pernah sembahyang, kafir. Tapi kafir yang mana? Kufur nikmat. Bukan kafir dengan maksud kita menghukum dia kafir. Kafir ulama kata dengan maksud kufur pada nikmat Allah Ta'ala. Itu dia. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, bermula dalil. Jadi dalil ni dalil apa? Bermula dalil tiada jadi kafir. Bermula dalil tiada jadi kafir. Apa dia? Orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, iaitu hadis riwayat At-Tabarani an Ubadati bin Samit berkata, apa dia? Riwayat daripada At-Tabarani, kan? Berkata ia Imam At-Tabarani ni, apa dia? Telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Nabi, apa dia? Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibadi faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Panjang sikit. Artinya, arti bagi hadis ni apa dia? Bermula 5 sembahyang. Yakni bermula 5 sembahyang telah memfardu akan dia akan sembahyang yang 5 tu tadi oleh Allah atas segala hamba-Nya, hamba Allah. Maka barang siapa datang mengerja dengan sekalian sembahyang dan tiada buat sia-sia daripada sekalian sembahyang fardu tu, akan suatu meringan-ringan dengan hak sekalian sembahyang yang difardukan tu, nescaya adalah baginya di sisi Allah itu janji.
bahawa dimasuk akan dia akan hamba akan syurga. Kerja dengan sekalian daripada sembahyang, maka tiada baginya di sisi Allah janji. Jika menghendaki ia Allah, nescaya mensiksa ia akan hamba itu tadi. Dan jika menghendaki ia Allah, nescaya dimasuk akan seseorang yang semayang tadi tu oleh Allah akan syurga. Ni ibarat kita. Jadi apa dia? Bermula 5 sembahyang. 5 sembahyang yang mana? Yang telah memfardu akan dia. Memfardu di sini dengan maksud menetapkan. Lazim pada kata memfardu. Tuan-tuan kalau tengok hadis ni, Nabi sebut khamsu salawatin katabahunna dengan maksud kataba yang ketunggu kitab, kan? Kata kitab ni asal dia, kataba ni asal dia menulis. Kalau orang yang dia baca hadis, ni bahaya apa? Bila baca hadis, dia terjemah dengan kitab tu menulis. Sedangkan dekat sini katabahunallahu 'alal ibad dengan maksud apa dia? Telah menetap. Bermula 5 sembahyang ni tadi telah memfardu dengan maksud telah menetap, telah menetapkan, telah diwajibkan akan sembahyang tu oleh Allah Ta'ala. Ini dia tingginya bahasa Arab, kan? Yang mana bila dibaca oleh ahli dia, hanya dibenarkan dibacakan oleh ahli dia, barulah sampai murad yang dikendaki dalam satu-satu perkataan, kan? Kalau kata telah menetapkan dengan kata memfardu ni, jadi maksud kata 5 waktu sembahyang ni, kan? Dengan maksud bila kata tetap, tak ada jalan keluar untuk kita tidak melakukan solat. Tu nak bagi faham kat situ. Tu kata katabahunallahu 'alal ibad, telah memfardu oleh Allah, kan, atas sembahyang tu akan Allah Ta'ala. Sembahyang tu Allah Ta'ala fardu atas kita dengan maksud Allah tetapkan atas kita. Apa dia? Tak ada jalan keluar untuk kita tinggalkan sembahyang. Tu. Maka barang siapa datang mengerja dengan sekalian sembahyang. Ni hadis Nabi ni apa dia? Barang siapa datang apa tuan-tuan? Kalau terjemah datang, dekat dalam kitab tulis datang rumah ke? Barang siapa datang bertemu dengan Allah Ta'ala. Bila datang bertemu? Waktu solat dia? Bukan. Datang bertemu dengan Allah Ta'ala nanti akhirat kelak. Barang siapa ni dengan maksud barang siapa datang dia, yakni bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak dalam keadaan mengerja dengan sekalian sembahyang fardu yang Allah tetapkan atas dia tu, kan? Dan atau pada kata dia mengerjakan tu, tiada buat sia-sia atas perbuatan sembahyang tu pula. Tak ada yang sia-sia, semua dia jaga. Daripada ambil wuduk, kan, daripada angkat takbir, daripada pakaian, bulu kucing tak bulu kucing, semua dia jaga. Ni yang panggil tak sia-sia. Daripada sekalian perbuatan itu yang dia buat pada sembahyang fardu tu, tak ada pula dia mensia-siakan. Apa? Mengantuk, baca Fatihah dalam keadaan mengantuk, sia-sia, kan? Ataupun baca Fatihah tak jaga syadah. Daripada sekalian perkara yang fardu tadi tu akan suatu apa suatu meringan-ringan dengan hak sekaliannya. Ni nak kena faham apa dia. Dia buat tu tadi dengan maksud dia tahu apa yang dia buat. Tu dia kata dia buat suatu, kan? Apa suatu? Meringan-ringan dengan hak sekaliannya. Dia tak buat. Maksud dia tak ada buat perkara tu yang apa? Yang mana perkara tu dia buat tanpa dia belajar. Sia-sia lah. Satu dia bawa dulu kat sini. Dan mana?
Nescaya, ni jawab dia. Jawab pada kata orang yang datang bertemu dengan Allah Ta'ala nanti akhirat kelak. Macam mana keadaan orang tu? Keadaan dia, pakaian dia yang dia bawa, solat dia yang dia bawa, kan? Daripada mula sampai ke sudah, semua dia jaga, kan? Tak ada satu perkara pun yang lara, tak ada perkara yang diringan-ringankan. Kalau benda tu kata wajib, wajib lah. Kalau sunat, sunat lah, kan? Kalau kena apa? Macam mana nak cakap? Mengikut syaratnya, itulah syarat yang dia guna tu. Memang yang dia belajar, nescaya adalah baginya di sisi Allah itu janji. Baru boleh masuk janji Allah Ta'ala. Apa dia? Orang yang solat, Allah janji masuk syurga. Ni bukan saya sebut, tuan-tuan, ulama sebut. Ni hadis Nabi sebut bahawa mana janji Allah Ta'ala tu? Bahawa akan hamba tu tadi akan syurga, dimasukkan dia ke dalam syurga Allah Ta'ala. Orang yang mana ni? Orang yang jaga satu-satu, tiap-tiap suatu detail. Bab apa? Bab solat. Hari ni kita jaga bab apa? Bab perniagaan kita jaga. Bab apa? Bab kemasnya kita dalam kehidupan dengan isteri kita. Mesti protokol. Bangun mesti pukul 5.30. Tak kira lah, kan? Tapi bangun pukul 5.30 bukan nak solat. Sebabnya kita kena jaga kerja. Kerja jangan tertinggal. Jangan lambat masuk punch card. Nanti bos kasih kick out. Ke situ lari dia. Ni jenuh, tuan-tuan, macam ni. Tapi banyak lah. Ni bukan kita yang saja nak bawa ni. Nak bagi nampak murad pada kitab ni, murad pada hadis Nabi ni. Dalam, tuan-tuan. Baca sekali lalu boleh, kan? Kalau saya baca sekali lalu, tuan-tuan, dah 8.30, alhamdulillah, saya pulang dengan gembira. Tak boleh, kan? Bukan macam tu cara dia. Nak bagi tuan-tuan nampak hadis Nabi. Nabi sebut, tuan-tuan. Kalau kita tak bawa, kalau tak pakai hadis Nabi, kita nak pakai perkataan siapa? Kita pakai perkataan Facebook ke? Ni masalah kita hari ni. Biar kita tahu berapa syarat. Sujud berapa syarat, qiyam berapa syarat, rokok berapa syarat. Tahu. Bila tahu baru buat. Barulah dinamakan mendirikan solat. Bila tak tahu, bukan nama dirikan solat nama. Apa nama dia? Tak tahu, tak pernah belajar. Oh iya ke? Tak pernah dengar pun. Kan tak pernah dengar, tak pernah mengaji. Jadi bila tak pernah mengaji, maksudnya sembahyang kita macam mana? Itu dah termasuk dalam meringan-ringankan ibadah. Dia disebut sini. Apa? Tak masuk dalam janji Allah Ta'ala. Kalau orang yang tak meringan-ringan dengan maksud dia belajar, dia ambil particular, betul-betul dia teliti, halusi. Apa? Ini aku nak bawa jumpa dengan Allah Ta'ala. Tu saya kata dalam hadis Nabi sendiri pun dalam apa? Dia terus tembak hati kita sebenarnya, tuan-tuan. Supaya apa? Mata hati biar tengok betul-betul. Biar tengok betul-betul yang kau nak bawa jumpa dengan Allah Ta'ala ni solat yang mana? Tu tanya baru kita pergi belajar. Kalau kita tak pernah tanya dalam diri kita, macam mana kita nak datang belajar? Sebab kita rasa aku solat dah. Jadi solat kita solat semata-mata, bukanlah dinamakan mendirikan solat. Lain, beza dulu. Qala al-alifu rahimahullah ta'ala. Dan ni lawan bagi kata apa dia? Orang yang jaga solat dia, jaga ibadah dia, jaga ilmu dalam ibadah dia, kan? Dan ni lawan lah. Barang siapa tiada mengerja dengan sekalian sembahyang mana yang telah Allah Ta'ala tetapkan atas kita tu, kan? Maka jadi dan ni lawan tu apa? Barang siapa tiada mengerja dengan sekalian sembahyang tu tadi. Sekalian ni dengan maksud apa dia, tuan-tuan? Perhalusi. Maka tiada baginya, tu jawab dia. Maka tiada baginya bagi seseorang tu di sisi Allah janji. Kitab tulis, ulama tulis, tuan-tuan. Tak ada masuk dalam janji Allah Ta'ala. Tapi hari ni berapa ramai orang berangan Allah Ta'ala rahmat atas aku, niaga jadi, anak bini jadi, hidup berkat. Kena jaga-jaga. Sebab apa? Rezeki ni apa?
Satu rezeki yang Allah Ta'ala bagi, dia panggil rezeki yang berkat. Satu lagi rezeki dengan maksud istidraj. Waliyahbillah, takut istidraj. Apa istidraj? Allah bagi, tapi Allah tak nak ambil tahu lah pasal kau. Bagi dengan maksud, okey ambil, buat semua jadi, anak semua jadi, isteri semua jadi, niagaan semua jadi, apa jadi usaha semua jadi. Takut istidraj. Bukan kata itu tentu dah orang ni istidraj. Bukan tuan-tuan, jangan silap tafsir tu. Apa dia? Dengan maksud orang yang ada kedudukan macam ni, sepatutnya lah orang macam ni, dia lebih lagi memikirkan tentang rezeki aku ni Allah Ta'ala berkat ke istidraj, takut. Jadi dia tilik balik. Tilik mana? Tilik semua. Tilik solat, tilik zakat, tilik semua. Bayar betul tak? Tilik korban. Korban, dia tengok korban hari ni tuan-tuan. Ni ambil sikit amalan lah, baru dah bagi tahu. Berapa ramai orang korban sia-sia dia perbuatan. Korban ni tuan-tuan ibadah. Apa dia? Ibadah yang boleh kita wakil kepada orang lain. Betul? Kita wakil kepada orang. Kita duduk Kelantan, kita duduk KL, Kelantan kambing murah. Sampai waktu korban, kita tak nak sembelih kat sini, K mahal. Tak apalah, kita nak korban dekat Kelantan. Kita pun telefon kawan tu, kau tolong buatkan korban tu aku. Boleh. Dia kata boleh. Kambing harga 900. Kita pun boleh. Sekejap aku bank in. Kita pun bank in, kan? Kawan tu pun buat korban, selesai, dia pun telefon kita daging kau bagilah siapa kau nak bagi. Itu kalau dia telefon. Ada setengah tak telefon pun. Betul? Bila kata korban, kawan ni dia kata dah pada awal, kau bagilah, kan? Kau bagilah, kau tolong buatkan korban aku. Boleh. Aku punya cas macam ni, kambing 900, aku cas dengan kau 1100, kan? Tapi semua servis aku buat. Apa dia? Daripada sembelih sampai aku agihkan daging, semua aku buat. Kawan ni pun kata, ya boleh lah. Aku bank in duit kejap lagi lah. Dia pun bank in. Dia bank in 1100. Sah tak korban ni? Saja rezeki ni, saya tahu tuan-tuan alim, saya tak alim. Sah tak tuan? Korban ni tuan-tuan, akad wakalah ni, kan? Ada 3 wajah tu paling kurang. Ada yang 4 wajah. Apa dia? Bermula korban, masuk duit tu kita dah kena akad. Apa dia? Bagi duit dengan orang tu, bukan online. Bagi dengan dia. Berapa? 900. Kau ambil 900. 1100. Ambil 900. 1100. Ni akad pertama. Kedua dia apa? Akad niat dia tu. Aku wakilkan kau ni untuk korban sunat. Kau tolong niatkan untuk aku korban sunat bagi aku atas nama aku. Kedua. Ketiga, waktu dia beli tu, dia kena taubat. Orang yang beli tu, tahu tak taubat apa? Kena tarik kambing tu. Tadi dia, taubat dia panggil. Nampak? Kena taubat, baru dia panggil jadi akad. Jadi hak milik. Bukan jadi akad, jadi hak milik bagi si wakil tadi. Niat, kan? Lepas tu agihan tu, bila dah sembelih, kan? Dalam muamalat, bila dah sembelih, kambing tu hak orang, bukan hak milik kita. Kita wakil. Betul? Kita wakil. Jadi orang ni tadi, ada tak dia wakilkan dengan maksud dia masa akad bagi duit tu, dia bagi tahu, aku wakilkan kau untuk niat, aku wakilkan kau untuk beli lembu, aku wakilkan kau untuk sembelih lembu tu, kan? Dan aku wakilkan kau untuk agih lembu. Ada tak orang ni? Ada tak ini? Tak ada. Pelik tak bila saya cakap? Pelik lah, tak pernah dengar? Bukan tak pernah dengar, tak pernah mengaji. Pasal tu saya kata Tok Guru Haji Cik cukup menghalusi dalam bab ni. Sebab apa? Sama macam istidraj tadi. Sepatutnya bila kita boleh duduk dalam keadaan tu, kita kena rasa, sah tak aku punya ibadah? Pasal tu dia halusi. Tujuan halusi tu apa? Supaya nanti bawa balik depan Allah Ta'ala, kan? Ni korban kita tuan-tuan. Korban ni apa dia? Besar tak besar korban ni tuan-tuan? Binatang tunggangan kita di padang mahsyar. Tiba-tiba sampai padang mahsyar, tunggu kambing tak sampai-sampai. Manalah kambing korban aku ni, kan?
Dulu kan main lagi. Rasanya tiap-tiap tahun tak menangis. Sebab apa tu? Termasuk dalam sia-sia perbuatan. Sia-sia perbuatan. Ni nak bagi tahu ni apa? Dan barang siapa tiada mengerja dengan sekaliannya. Sekalian mana? Sekalian sembahyang tu, maka tiada baginya di sisi Allah janji. Jangan harap masuk dalam janji Allah Ta'ala. Tu ibarat dia, bahasa kasar dia. Tok guru kita sebut. Okey, tu habis. Tapi hadis ni belum habis. Jika menghendaki ia Allah, nescaya menseksa ia akan hamba tu tadi. Jadi orang yang tak buat benda ni dengan mengaji, ataupun dia buat benda ni dengan tak betul, ada 3 wajah, tuan. Ni tadi saya ada buat nota kan. Ada 3 golongan, ada 3 kategori. Mudahnya saya panggil wajah lah. Buat mengaji pun sebut wajah. Ada 3 wajah orang yang apa? Yang bila dia mengerjakan satu-satu perkara tu, kan, dia tak mengerjakan satu-satu perkara tu sekalian dengan maksud satu-satu. Dia ada 3 golongan. Dia tak buat perkara tu dengan menghalusi. Dia ada 3 wajah, 3 kategori. Apa dia? Golongan yang pertama, golongan yang tak pernah sembahyang, kan? Ini golongan yang pertama, orang yang tak pernah sembahyang. Jadi dia akan datang juga bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kira tolak teguh benar ni. Contohlah kan, tak pernah sembahyang. Okey, orang yang macam ni serah pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Ni yang disebut ni. Jika menghendaki ia Allah, nescaya menseksa ia. Menseksa apa? Menseksa orang yang tak mengerjakan tu akan dia. Dan jika menghendaki ia Allah, nescaya dimasukkan dia, akan hamba dia ni oleh Allah akan syurga, akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi 3 golongan ni. Yang pertama, orang yang tak pernah sembahyang langsung. Jadi orang yang tak pernah sembahyang langsung ni, hukum pada mata kita apa? Dia nyata kafir, kan? Betul? Tapi kita faham ada 2 pandangan ulama. Jadi kita tak payahlah nak mengkafirkan orang tu. Sebab apa? Satu lagi kafir dengan masuk kufur nikmat. Dah faham lah tadi, satu golongan. Golongan yang kedua, orang yang sembahyang, kan? Sembahyang dia pun betul, tapi sembahyang dia tinggal. Sembahyang dia macam longkang, kan? Bila dia bawa balik sembahyang esok, kan, umur dia 60, tapi yang cukup sembahyang ni berapa? Yang cukup sembahyang dia 20 lagi. Umur 60, kan? Tolak balik 15. Berapa dah? 60 tolak 15 berapa? 45. Betul? 45. Dia ambil 20 je Allah Ta'ala terima. 15 lagi lara. Apa dia? Tak sembahyang. Lara dengan maksud dia tinggal sembahyang. Sembahyang ni betul, tapi yang lagi 15 tahun tu dia tak sembahyang. Maksud dia sembahyang tinggal. Ini golongan yang kedua. Golongan ketiga, golongan ni yang kita kena jaga, apa tuan-tuan? Orangnya sembahyang tak pernah tinggal, tapi bila dia bawa balik depan Allah Ta'ala, satu sembahyang dia pun tak dikira sebagai sembahyang. Waliyadzubillah. Ni kita tak nak. Jadi 3 wajah dengan maksud kat sini. Ni yang Nabi sebut apa? Jika menghendaki ia Allah Ta'ala, nescaya dimasuk akan dia, akan hamba dia ni tadi, oleh Allah akan syurga. Jadi benda ni, ini kita serah pada Allah Ta'ala. Intaha, habis yang situ. Maka inilah dalil, inilah mana? Inilah hadis yang kita sebut panjang tadi. Okey tuan-tuan, ni saya nak tegang. Siapa ada kitab boleh tengok apa dia. Kalau kita tengok, mula kita baca tadi hadis Nabi yang pertama, Guru kita bawa apa? Man tarakas salata muta'ammidan. Betul? Kan? Apa dia? Barang siapa meninggal barang siapa akan sembahyang dengan sengaja, maka sesungguhnya jadi kafir ia terang-terang. Tu hadis pertama. Jadi Tok Guru dia dah sebut hujung tu apa? Yakni yang kata jatuh kafir tu jika ia ingkar. Betul tak? Bila dia sebut macam tu, dia kena bawa lah dalil. Betul tak? Tu bawah hadis. Bermula dalil yang mana? Dalil bagi hadis yang pertama tu, ulama kita matchkan dengan dalil dengan hadis
hadis Nabi juga, kan? Supaya kita nampak apa? Orang yang kita tengok macam tu, kita tak boleh hukum tegur-tegur dia kafir secara terang-terang. Walaupun pada fiqh kita nampak tak semayang, kan? Kafir dah. Kafir dengan maksud kufur nikmat. Iktikad dia dengan Allah Ta'ala, itu serah pada dia. Nampak? Lagi satu, bila orang ni jahat macam mana sekalipun tuan-tuan, kan? Apa dia? Yang akan terima dia punya amalan bukan kita, Allah Ta'ala. Tu dia bawa tu hadis Nabi yang kedua ni. Apa dia? Jika Allah nak bawa masuk syurga, kau jangan main-main. Kau pergi surau hari-hari pun, kan? Kau sebut dengan orang benda baik hari-hari pun, kalau Allah Ta'ala nak bawa masuk dia, itu hak Allah Ta'ala. Tu kat bawah tu dia tulis tu, lepas intahar tu apa? Maka inilah mana? Inilah dalil yang atas tadi tu, yang kita sebut khamsu solawatin tu. Maka inilah hadis dalil tiada jadi kafir orang yang meninggal sembahyang dengan sengaja. Ini dalil dia. Pada kata apa? Pada kata yang hujung sekali hadis tu. Cuba tuan-tuan sebut. Cuba tengok. Azzabahu wa insya'a adakhalahul jannah. Bukan perkataan saya tuan-tuan, perkataan Nabi. Apa tu Nabi sebut, kan? Kalau Allah berkehendak mengazab bagi orang macam ni, kan, maka pasti Allah akan azab. Tu kata serah pada Allah. Wa insya'a adakhalahul jannah, kan? Dan jika janji Allah Ta'ala mendahului, apa ni? InsyaAllah Allah Ta'ala yang masukkan dia dalam syurga. Maksud Allah mendahului janji dia. Janji Allah Ta'ala apa? Bila orang tu buat perkara-perkara yang sepatutnya dia boleh masuk neraka, masuk mana tuan-tuan? Janji Allah. Kalau kata masuk neraka, mesti masuk neraka. Jadi kita belajar tauhid, mustahil tu mustahil apa? Masuk pada neraka, masuk pada syurga tu bukan mustahil, harus pada akal. Mustahil apa? Sebab kat sini Tok Guru sebut, kan? Kerana ialah pada kata apa tu, kan? Tak jadi kafir orang yang meninggalkan sembahyang tu. Kerana jika jadi kafir, nescaya mustahil masuk syurga. Kalau kata orang tu jadi kafir, kan? Jadi mustahil, nescaya mustahil. Nabi nak sebut apa dia, kan? Nabi sebut ayat yang akhir hadis Nabi, wa insya'a adakhalahul jannah. Dan jika janji Allah mendahului, dia boleh masuk syurga. Tu maksud dia. Mustahil pada nisbah syarak. Mustahil kat sini, mustahil nisbah syarak, bukan mustahil akal ni. Mustahil mana? Mustahil pada janji Allah Ta'ala dah. Allah janji sepatutnya masuk neraka. Orang semayang masuk syurga, betul? Orang semayang masuk syurga. Orang tak semayang, orang tinggal semayang masuk neraka. Tapi kalau Allah mendahului pada janji dia tu, boleh tak tuan-tuan? Mustahil ke harus? Harus bagi Allah. Nampak? Pada kita mustahil mana? Mustahil ni bukan kata mustahil adat, bukan juga mustahil apa? Bukan mustahil akal. Habis itu mustahil ni mustahil apa? Mustahil nisbah pada syarak. Kita belajar hukum syarak, kan? Orang semayang wajib masuk syurga, orang tinggal semayang wajib masuk neraka, betul? Jadi mustahil di sini nisbah pada syarak.